Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-89 daripada surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Yang bermaksud, kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan untuk bersumpah. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin daripada jenis makanan yang sederhana yang kamu biasa berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Kemudian sesiapa yang tidak dapat menunaikan denda yang tersebut, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari. Yang demikian itu ialah denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah, yakni peliharalah sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, yakni hukum-hukum agamanya, supaya kamu bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sampai kepada apakah kesimpulan yang diambil oleh para ulama daripada ayat yang sedang kita bicarakan ini. Yang pertama ialah sesungguhnya sumpah yang dilakukan secara gurauan atau main-main itu tidak dipersalahkan atau tidak ada pertanggungjawaban terhadapnya, atau tidak ada pertanggungjawaban dalam hal itu. Bermaksud tidak ada hukuman bagi sumpah yang dinamakan al-yamin al-lagh, sumpah yang dinyatakan dalam bentuk gurauan ataupun kata-kata yang menjadi suatu kebiasaan dalam percakapan, sama ada hukuman ataupun denda dan sebagainya. Dan tidak ada juga kafarah bagi sesiapa yang melakukannya, dan tidak ada dosa bagi mereka di akhirat, seperti mana dalam ayat ini dinyatakan di awal ayat, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Seumpama seseorang yang menyebut dalam percakapannya tanpa niat untuk bersumpah, la wallahi, bala wallahi dan sebagainya. Walau bagaimanapun menjadi suatu perkara yang lebih utama atau lebih afdal bagi orang yang beriman, supaya tidak menjadikan ataupun tidak biasa mengucapkan kalimah-kalimah yang berbentuk sumpah ini, melainkan di sana adanya keperluan ataupun darurah yang menyebabkan ia melakukannya. Kerana perbuatan suka bersumpah itu sebenarnya menjejaskan maruah ataupun peribadi seseorang insan itu, kerana ia akan membawa kepada suatu tindak tanduk yang
menjejaskan adab-adab yang mulia yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah para ulama menyatakan bahawa sumpah yang diungkapkan oleh seseorang yang bersumpah dengan niat yang memang ia hendak bersumpah, sedangkan ia berdusta ataupun ia menipu melalui sumpah itu, maka orang yang seumpama ini berhak untuk menerima azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan oleh para ulama dan ulama fiqh sebagai al-yamin al-ghamus, iaitu suatu bentuk sumpah yang palsu. Maka seperti mana Allah berfirman dalam ayat ini, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, tetapi Allah akan menyalahkan kamu dengan sumpah yang kamu lakukan sebenar-benar kamu ingin atau sebenar-benar kamu meniatkan ia sebagai sumpah, sedangkan kamu telah mengkhianatinya. Imam Al-Bukhari, Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya daripada Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata, seorang lelaki A'rabi telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, mal kabair, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-isyraku billah, mensyirikkan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya lagi, thumma madza, kemudian apakah lagi dosa besar itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, uququl walidain, menderhakai kedua ibu bapa. Qala thumma madza, dan kemudian dia bertanya lagi, kemudian apakah lagi dosa besar ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-yaminul ghamus, iaitu sumpah palsu. Lalu aku bertanya, kata Abdullah bin Amr, wa mal yaminul ghamus, apakah ia al-yaminul ghamus? Qala allati yaqtati'u biha malu mri'in muslim atau yuqtata'u biha malu mri'in muslim wa huwa kadhibun fiha, iaitu sumpah yang diungkapkan yang menyebabkan hilangnya atau terputusnya harta seseorang muslim secara palsu. Dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yaqtata'a haqqa mri'in muslim bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nara wa harrama 'alaihi al-jannah. Barang siapa yang menghalang hak seseorang muslim dengan sumpahnya, maka sesungguhnya Allah mewajibkan baginya balasan api neraka, diharamkan baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun isu yang ketiga ialah pada frasa fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Pada kalimah aw di situ yang maksud atau adalah bertujuan litakhir, untuk menjadikan ia sebagai pilihan, iaitu orang yang bersumpah apabila ia melanggar sumpahnya dan ia ingin mendebus kesalahannya, maka ia diberi pilihan dengan melaksanakan salah satu daripada tiga perkara untuk ia ataupun sebagai suatu kafarah terhadap sumpah yang telah ia langgar. Dan yang ketiga-tiga ini ialah, pertama sekali, memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang sederhana, awil kiswah, ataupun dengan memberi pakaian yang sesuai kepada 10 orang miskin, ataupun dengan membebaskan seorang hamba. Maka apabila ia tidak punya atau tidak mampu untuk melaksanakan salah satu daripada tiga tadi, maka barulah ia dibenarkan untuk berpuasa selama 3 hari. Dalam melaksanakan ketiga-tiga ataupun dalam memperincikan ketiga-tiga jenis kafarah ini, para ulama berselisih pandangan, dan ia boleh kita lihat di dalam kitab-kitab fiqh bagi siapa yang berminat atau ingin mengetahui secara terperinci mengenainya. Di antara yang diperselisihkan sebagai contoh dalam berpuasa, iaitu fasiyamu thalathati ayyam, hendaklah bagi orang yang bersumpah dan ingin, apabila dia melanggar sumpah dan ingin melepaskan diri daripada tuntutan sumpah itu, maka setelah dia tidak mampu untuk melaksanakan ketiga-tiga atau salah satu daripada tiga tadi, dia tidak mampu ketiga-tiganya, maka dia boleh berpuasa selama 3 hari. Maka ulama berbeza pandangan tentang adakah 3 hari ini secara berturut-turut ataupun tidak semestinya berturut-turut. Maka Imam Malik dan dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i,
Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahawa boleh dengan kedua-duanya, iaitu sama ada 3 hari berturut-turut ataupun terpisah-pisah ataupun tidak berturut-turut. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad nyatakan wajib dilaksanakan puasa 3 hari itu secara berturut-turut, dan antara dalilnya ialah dalil daripada qiraat syadzah yang bersumberkan daripada Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Ada perkataan mutatabi'at bermaksud berturut-turut. Walau bagaimanapun dinyatakan juga bahawa di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i juga menyebutkan tentang kewajipan berturut-turut seperti mana mazhab Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad berdasarkan qiraat syadzah yang saya sebutkan tadi. Walau bagaimanapun disimpulkan bahawa berturut-turut dalam hal berpuasa 3 hari sebagai kafarah bagi sumpah ini bukanlah suatu kewajipan, tetapi adalah suatu yang afdal berdasarkan qiraat syadzah tadi, yang kita tahu qiraat syadzah bukanlah qiraat mutawatirah, dan juga berdasarkan satu hadis daripada Huzaifah yang menyatakannya. Di antara persoalan yang dibahaskan oleh para ulama tentang pembahagian sumpah ini, jika dilihat tentang perkara-perkara yang disumpahkannya. Yang pertama, apabila seorang itu bersumpah untuk melakukan suatu perkara wajib dan meninggalkan sesuatu yang haram, maka ini adalah suatu penegasan ataupun suatu bentuk kesungguhan terhadap apa yang telah pun dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka haram seseorang itu dalam melanggar sumpah tersebut, dan dosanya adalah sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seorang yang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib atau bersumpah untuk melakukan sesuatu yang haram, maka dalam hal ini wajib ke atasnya melanggar sumpah itu, kerana sumpah itu adalah dalam bentuk maksiat, ataupun sumpahnya itu dalam meninggalkan suatu kefarduan yang telah diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, seseorang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang sunat atau meninggalkan yang makruh, maka ia adalah suatu ketaatan yang sunat baginya untuk memenuhi ataupun melaksanakan perkara yang disumpahkan itu, dan makruh baginya untuk melanggarnya, seperti kata sebagian ulama. Terdapat juga pandangan mengatakan wajib ia memenuhi tuntutan sumpah itu, seperti mana berlaku dalam hal melibatkan nazar. Yang keempat, seseorang yang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu amalan sunat atau bersumpah untuk melakukan sesuatu yang makruh, maka sunat juga baginya untuk melanggar sumpah itu, dan makruh baginya untuk meneruskan apa yang disumpahkan. Dan zahir hadis menunjukkan bahawa wajib juga baginya untuk melaksanakan kafarah terhadap apa yang dilakukan. Adapun yang terakhir, yang kelima, seseorang itu bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang harus, maka para ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan bahawa ia tergantung kepada pemberatnya, sama ada perkara yang harus itu lebih baik dilakukan atau lebih baik ditinggalkan, maka hukumnya berdasarkan keperluan itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.